Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang sudah pun bersama-sama di dalam sesi pada pagi ini, sesi live pada pagi ini, macam biasa boleh bantu untuk share dan juga like sesi pada pagi ini. Ajak ramai-ramai lagi supaya dapat sama-sama belajar dan juga ambil manfaat insya-Allah daripada sesi live pada pagi ini. Jadi yang baru pertama kali join, sesi setiap pagi kita akan adakan insya-Allah sekiranya tidak ada apa-apa halangan. Sesi live ni akan dibuat setiap hari Isnin sehingga hari Jumaat. Isnin hingga hari Jumaat jam 9 hingga 10 pagi insya-Allah. Jadi apa yang kita akan lakukan di dalam sesi live ini, ada 3 perkara lah. Yang pertama, kita akan sama-sama baca ayat yang contohnya hari ini kita sambung muka surat 94. Kita akan baca ayat demi ayat, kemudian kita akan berhenti pada tempat-tempat yang tertentu dan kita akan huraikan berkaitan dengan hukum tajwid secara ringkas. Secara ringkas dengan menggunakan formula yang kita tulis dekat sini. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah dengan formula-formula ni tuan-tuan dan puan dapat fahami cara bacaan ataupun tanda-tanda yang ada di dalam mushaf kita guna tu. Contohnya dalam formula yang pertama ni ada hukum izhar ikhfa hakiki, kemudian ada juga hukum ikhfa syafawi ataupun idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah untuk formula yang pertama. Kalau yang kedua ada beberapa hukum lah. Maksudnya dalam setiap kali formula ni ada beberapa hukum yang kita dah cover sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan, selalu saya ingatkan untuk mahir ataupun ingat sahaja formula-formula ini. Kalau boleh screenshot, nanti insya-Allah kita akan tunjuk lagi lah. Kalau ada tak faham, tak jelas dan sebagainya, boleh tanya dekat ruangan komen di bawah insya-Allah. Jadi selepas kita kupas ataupun hurai berkaitan hukum tajwid secara ringkas, kita akan lihat kepada terjemahan ataupun maksud ayat. Tujuan kita tengok kepada terjemahan ataupun maksud ayat yang kita baca ni adalah untuk kita fahamilah, fahami apa yang kita baca. Mungkin sebelum ni kita dah baca dan ataupun kita khatam banyak kali. Tapi kalau orang tanya ayat ni maksud apa, ayat tu apa pengajarannya dan sebagainya, kita tidak boleh huraikan ataupun kita tidak boleh ambil pengajaran. Jadi malang sekali lah maksudnya. Jadi usaha kita adalah untuk memahami dan juga untuk faham tu sebab apa? Untuk kita amal dan juga menjadikan ayat yang kita baca tu sebagai panduan untuk kita dan keluarga insya-Allah. Jadi untuk hari ini kita akan mula tuan-tuan dan puan pada muka surat yang ke-94. 94 insya-Allah. Kita dah selesai untuk muka surat yang ke-93. Jadi insya-Allah kita mulakan dulu macam biasa dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah tuan-tuan, kita mulakan terus pada ayat yang pertama. Hari ini surat 94. Kita mula ayat yang ke-90 95. Jadi insyaAllah kita dah nak habis dah sebenarnya juzuk yang kelima. InsyaAllah kita akan masuk juzuk yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر
والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. Sekejap, tanda sikit. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Okey, baik, kita lihat kepada hukum tajwid yang ada di dalam ayat yang kita baca, ayat pertama 95. Okey, la yastawil qa'idun. Okey, tuan-tuan dan puan, kalau lihat dekat sini ada tanda ya dan juga alif lam. Okey, ya ini tidak ada tanda, tapi kalau kita berhenti kena baca panjang lah, la yastawi. Tapi kalau kita sambung, okey, abaikan saja. Sebab itulah kalau tuan-tuan dan puan guna Quran yang ada warna macam ni, okey, Quran tajwid yang ada warna ni, maka yang tanda-tanda dia buat tanda warna kelabu tu maksudnya tak perlu kita baca. Tak perlu kita baca bila mana kita wasal ataupun sambung. Okey. Jadi bermaksud kat sini terus je lah, la yastawil wil qa'idun. Okey. Jadi dekat sini tuan-tuan dan puan kita dapat belajar ada namanya hukum alif lam ma'rifah. Di bawah alif lam ma'rifah ada namanya alif lam qamariyah. Okey, ni contohnya. Dan juga alif lam syamsiah contohnya di sini. Okey, perbezaan yang ketara tuan-tuan dan puan dapat lihat, lam bagi alif lam qamariyah ada tanda mati. Ataupun kita panggil sukun. Okey, kalau alif lam syamsiah, huruf lam tersebut tidak ada sebarang tanda. Maksudnya baris tak ada dan juga tanda mati pun tak ada. Jadi itu perbezaan untuk alif lam qamariyah dan juga alif lam syamsiah untuk tuan-tuan dan puan mudah faham. Jadi kepentingannya adalah tuan-tuan dan puan dapat tahulah kalau huruf lam tersebut ada tanda mati ataupun sukun, maka bermaksud tuan-tuan dan puan kena jelaskan. Okey, kena jelaskan ataupun perlu lafazkan huruf lam tersebut. Yastawil minal, okey, wal, itu maksudnya melafazkan huruf lam. Tetapi kalau huruf lam tersebut tidak ada tanda, maka hazaf, maka tidak perlu dilafazkan. Ghairu ulidda, maksudnya terus masuk ke dalam huruf yang berikutnya, iaitu huruf dad. Dad yang bersabdu ni kena terus masuk dalam huruf tersebut. Jadi kita tak lafazkan huruf lam. Okay, jadi itu perbezaan antara alif lam qamariyah, okay, ni, dan juga alif lam syamsiah. Dari segi nama tu tuan-tuan dan puan kalau ingat itu bonus lah. Cuma yang penting tuan-tuan dan puan dapat baca dengan baik. Satu lagi, dekat sini tuan-tuan dan puan dapat lihat waw yang ada tanda bulat ataupun tanda mati ni bermaksud tidak juga dibaca dalam bacaan, tidak dilafazkan. Maksudnya janganlah dipanjangkan pula, ghairu uli, jangan. Sebab kalau ghairu uli, waw dipanjangkan, okay, itu waw mad. Okay, apa tanda waw mad? Waw mad ni tandanya waw yang kosong, macam lam ni kosong kan, waw kosong, alif kosong, ya kosong. Okay, sebab huruf mad ada 3 sahaja. Jadi kalau ada tanda bermaksud dia bukan huruf mad, maka tuan-tuan dan puan tidak boleh panjang. Kalau kita nak namakan kat sini ada hukumnya sifir mustadir. Sifir mustadir dekat sini ni, iaitu tanda bulat ni. Dia ada satu lagi kita panggil sifir mustatil. Iaitu dia macam telur tu, macam bujur sikit. Okay, ada sesetengah ayat ataupun kalimah tu tuan-tuan dan puan akan jumpa. Cuma yang banyak ni sifir mustadir ni. Okay, apa jadi kalau ada sifir mustadir ni? Tuan-tuan dan puan nak sambung ke, nak berhenti ke, tetap baca dengan pendek. Okay. Baik, jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Puan Dalin. Dalin hadir, terima kasih atas ajaran. Okey, insyaAllah boleh share juga insyaAllah sesi live pagi ni, supaya yang lain pun dapat sama-sama belajar insyaAllah. Wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim. Okey, insyaAllah tidak ada masalah tuan-tuan dan puan. Kalau yang ada alif kecil, alif besar ke,
waw kecil, waw besar, ya kecil, ya besar bermaksud kena baca panjang. Okey, itu tidak ada masalah. Tuan-tuan dan puan pun insya-Allah dah mahir dah. Okey. Jadi ni contoh untuk mat lah. Kalau huruf mat tu dia kosong. Ya kosong bermaksud huruf mat. Jadi perlu panjang. Cuma dekat sini saya gariskan tadi bi amwalihim. Kenapa? Kerana pada huruf mim yang sukun ataupun mati seringkali dilantunkan. Maka tuan-tuan dan puan-puan kena berhati-hati bila berjumpa dengan kalimah ini contohnya. Fi sabilillahi bi amwalihim. Pastikan huruf mim yang tuan-tuan dan puan-puan matikan ataupun sukunkan tidak dilantunkan. Kerana apa? Kerana huruf yang perlu dilantunkan hanya ada 5 sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat pada kertas yang saya tunjuk ni. Boleh screenshot jugalah. Bagi yang baru first time, Waalaikumsalam Puan Halimah. Okey. Boleh screenshot juga. Jadi mana-mana tuan-tuan dan puan-puan jumpa huruf 5 ni, okey, dalam keadaan sukun ataupun mati, maka perlu dilantunkan. Kalau dalam tajwid kita panggil dia qalqalah, iaitu huruf-huruf yang bila mana jumpa dalam keadaan sukun ataupun mati kena dilantunkan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan lihat dekat sini tidak ada pun huruf mim. Tadi kan bi amwalihim. Sebab apa? Sebab ada yang baca bi amwa, amwa. Ada sedikit lantunan. Selain dari ni kita boleh tambah satu lagi lah dekat sini. Ataupun huruf mim. Ini sering huruf yang bawah ni bukan huruf qalqalah tuan-tuan dan puan. Saya buat tunjuk dekat sini untuk sesi-sesi yang lepas, iaitu antara huruf-huruf yang famous ataupun yang kebiasaannya pelajar-pelajar ataupun yang membaca ni dia lantunkan pada huruf dha sukun, dot sukun, za sukun, nun sukun dan juga mim sukun. Jadi kalau dilantunkan pada huruf yang di bawah ini, maksudnya salahlah bacaan tersebut sebab dia tidak termasuk dalam huruf qalqalah. Saya murid baru. Okey, tak apa, tak ada masalah puan-puan, Puan Halimah. Sekarang ni kita masuk muka surat 94. Kalau Puan Halimah nak tengok pada sesi-sesi yang berikutnya, boleh saja pergi ke YouTube kami. Okay, tekan link dekat bio tu, ada sesi-sesi sebelum ni lah. Kita ada huraikan berkaitan dengan hukum tajwid dan yang lain-lain insya-Allah. Okey, baik. Jadi dekat sini tuan-tuan dan puan hati-hati je. Bi amwa, jangan lantunkan bi amwalihim wa anfusihim. Okey, cuma kalau tuan-tuan dan puan baca seorang diri. Baca seorang diri, kemungkinan tidak perasan benda ni. Sebab itulah yang penting tuan-tuan dan puan, kalau boleh cari guru untuk semakkan bacaan. Dan daripada tu pun saya ada terfikirlah untuk buat satu sesi mungkin pada bulan Ramadan, kalau sempat kita buat malam, iaitu sesi untuk kita buat semakan, mungkin secara live ataupun dalam kelas tertutup lah. Itu percuma je, okay, untuk bantu tuan-tuan dan puan yang nak semak bacaan. Okay, kita bagi dalam 5 minit seorang ke kalau ramai. Okay, kalau tak ramai mungkin 10 minit ke ataupun satu ayat, 2 ayat untuk dia cek bacaan. Jadi kalau kita semak tu mungkin kita dapat kenal pasti yang mana kita salah selama ni. Sebab kalau kita baca seorang ni, kadang-kadang kita shock sendiri. Jadi kita boleh semak insya-Allah. Jadi nanti bagi tahulah. Nanti saya akan maklum insya-Allah. Kalau boleh masuk dalam grup community tu boleh, dalam tu lagi bagus. Apa-apa makluman saya akan bagi tahu dalam grup tu dululah, grup WhatsApp tu. Okey, dekat bio juga link. Okey, faddalallahu mujahidin. Okey, di sini pun ada alif lam qamariyah. Perlu lafazkan huruf lam. Di sini pun samalah tuan-tuan dan puan bi amwalihim, pastikan tidak lantunkan pada huruf mim yang mati. Kalau orang tanya hukum mim mati ni apa dekat sini ni? Di sini ni adalah apa ni? Izhar. Mana-mana hukum mim yang ada tanda mati ataupun nun ada tanda mati, tuan-tuan dan puan boleh lihat pada formula yang kedua ini. Okay, formula kedua ini, mim yang bertanda mati, nun yang bertanda mati, ataupun yang tuan-tuan dan puan lihat ada tanwin barisnya selari, atas, bawah, okay, selari. Kemudian yang depan 69. Maka tuan-tuan dan puan terus fikir dalam kepala kena baca izhar. Izhar tu bermaksud jelas. Dan bila mana kita sebut jelas, bacaan tidak boleh didengungkan. Okey, cukup itu saja. Tuan-tuan dan puan lihat, boleh ingat formula 1, okey, formula 2, formula 3 dan juga formula keempat. Ini kita tak terangkan lagi lah. Bagi yang pertama kali join mungkin tak tahu apa benda ni. Nanti kita akan huraikan kalau jumpa ni tanda ombak ni. Okey,
Baik, kita teruskan lagi. Wa anfusihim. Ini pun sama tuan-tuan dan puan, nun kosong. Okey, lihat kepada formula yang pertama, nun kosong ataupun tanwin atas tidak selari kan. Okey, tuan-tuan dan puan lihat pada formula yang pertama ini. Jadi dalam sesi live kita setiap hari ni memang kita akan gunakan formula ini sahaja setakat ni. Okey. Sebab formula ni insya-Allah dapat bantu tuan-tuan dan puan membaca dengan tajwid. Membaca dengan tajwid yang betul insya-Allah. Cuma kalau dah mahir, dah ingat ni, boleh upgrade lagi lah ilmu tu. Upgrade lagi macam mana dengung tu, ada kategori ikhfa, ada kategori idgham, macam mana cara dia, itu kena upgrade. Cuma secara umum ataupun asas basicnya adalah formula ni. Macam tadi nun kosong ataupun tanwin yang tidak selari. Okey, ingat formula ni. Kalau selepasnya bukan huruf lam ataupun ra, maka tuan-tuan dan puan boleh baca dengung. Okey, saya ulang sekali lagi. Kalau tuan-tuan dan puan jumpa huruf nun kosong, mana-mana tempat yang tuan-tuan dan puan baca, nun kosong ataupun tanwin atas bawah yang tidak selari. Okey, kena ingat tu yang tidak selari. Sebab apa? Sebab bawah ni kalau selari, bacaan dia lain pula. Okey, ataupun tanwin depan 999. Dan selepasnya bukan huruf lam ataupun ra, tuan-tuan dan puan bacalah dengan dengung. Dengung ni sebenarnya ada dengung ikhfa, ada dengung idgham. Itu tuan-tuan dan puan kena belajar lanjutlah. Cumanya kita nak bagi tahu bila jumpa keadaan ini perlu baca dengung. Jadi kalau tuan-tuan dan puan masih lagi baru, itu pun dah cukup untuk tuan-tuan dan puan baca dengan baik. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, nun kosong kita dah lihat tadi formula yang pertama tadi kan. Huruf lam ra tak boleh dengung, tapi dekat sini huruf fa maka boleh dengung. Wa anfusihim. Kemudian dekat sini wa kullau. Okey, dengung. Dengung dekat sini sebab apa? Sebab lepas dia huruf waw. Ni tanda tanwin tidak selari selepasnya waw. Maka dibaca dengung. Baik. Okey, cuma dengung tu tuan-tuan dan puan pasti bila kita sebut dengung, suara tu akan keluar melalui hidung lah. Suara dengung tu dekat hidung. Gunnah tu keluarnya, tempat gunnah adalah pada rongga hidung. Okey, alal qa'idina darajah, pastikan berhenti pada kalimah darajah ini ta, walaupun tuan-tuan dan puan nampak lihat dekat sini huruf ta kan. Tapi jangan berhenti darajat. Sebab ini ta marbutah, ta bulat. Kalau ta maftuhah, ta yang terbuka, contoh mana ta terbuka, ni la yastawi, ta. Ini ta maftuhah ataupun ta terbuka kita panggil. Kalau ini yang berada di sini, barulah kita baca darajat. Tetapi kalau ta bulat, kita baca seperti huruf ha, darajah. Baik, macam tu je. Jelas Okey, husna pastikan panjang juga sebab ada alif tanda mat ni. Okey. Kemudian kat sini tuan-tuan dan puan, okey, guna formula yang kedua selari. Ingatlah formula yang kedua tadi. Okey, maka kita baca izhar ajran azima. Ma ni ma'iwad. Okey, dua harakat kena baca. Okey, pastikan ada sedikit lantunan pada huruf jim kerana dia termasuk dalam qalqalah yang tadi ni. Formula nak ingat tuan-tuan dan puan senang je. Baju da qata, huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf qaf dan juga huruf ta. Ada 5 saja. Jadi selain daripada tu jangan dilantunkan. Okey, baik, kita pergi kepada terjemahan ataupun maksud ayat yang yang ke-95 kita baca tadi. Apa maksud ayat ni? Apa pengajaran kita boleh ambil? Okey, tidak sama antara orang beriman yang duduk, yakni yang tidak turut berperang tanpa keuzuran, yakni halangan, dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah bagi tahu kat sini bahawa tidak samalah keadaan orang yang beriman kan, yang duduk, orang yang beriman tetapi dia duduk, bermaksud dia tidak ikut pergi berperang, tanpa ada keuzuran, tanpa ada cacat ataupun cedera dan sebagainya. Maka tidak samalah dengan orang yang berjihad di jalan Allah, dengan orang yang pergi berperang ataupun berhijrah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan darjat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas, maksudnya lebih daripada orang-orang yang duduk, yakni tidak turut berperang tanpa halangan. Tanpa halangan ni maksudnya tanpa keuzuran, tanpa alasan yang dibenarkan syarak. Okey, kepada masing-masing Allah janjikan pahala yang baik, yakni syurga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas daripada orang yang duduk dengan pahala yang
besar. Jadi Allah SWT janjikan pahala yang baik. Kalau kita sebut yang terbaik itu apa? Iaitu syurga lah. Yang melebihi, yang lebih, iaitu kepada orang yang berjihad, berbanding daripada orang yang duduk tanpa ada alasan yang mereka ni tidak ikut untuk berhijrah. Macam tu. Jadi dalam ayat ni kita dapat faham bahawa kalau kita nak berhijrah untuk menyelamatkan agama ataupun nak jaga akidah, tauhid dan sebagainya, itu adalah mendapat ganjaran yang lebih besar. Ataupun macam berperang sebelum ni kan, tanpa ada alasan, maka kalau kita ikut, kita akan dapat pahala yang besar ataupun ganjaran yang besar. Baik, kita lihat, kita seterusnya pada ayat yang ke-96. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurar rahima. Okey, lihat apa hukum tajwid yang ada dalam ayat 96. Okey, darajatim, tuan-tuan dan puan-puan, nampak je baris yang tidak selari dalam kepala. Kena ingat apa? Kena ingatlah formula yang pertama. Okey, formula 1. Okey, tanwin tidak selari, ingat dalam kepala nak guna formula yang pertama. Jadi dekat sini tuan-tuan dan puan-puan dapat fahamlah. Dekat sini boleh baca dengung. Okey, sebab selepasnya huruf mim. Okey, sebab dah ingat formula yang pertama tadi. Kalau formula untuk nun yang bertanda sukun, kita guna formula bawah tadi. Okey, sebab tu tuan-tuan kena ingat formula ni. Okey, nun yang ada tanda ni formula yang kedua. Jadi tak boleh baca dengung. Kita baca dengan izhar, wa minhu wa maghfirah. Okey, dekat ta ni pun kita dengung. Sebab apa? Sebab selepasnya waw, bukan huruf lam ataupun bukan huruf ra. Maka dibaca dengan dengung 2 harakat juga. Okey, cuma dekat sini tajwidnya idgham ma'al gunnah. Di sini pun samalah, idgham ma'al gunnah. Tanwin bertemu dengan huruf mim, tanwin bertemu dengan huruf waw. Okey, satu lagi dekat sini warahmah. Okey, pastikan tuan-tuan dan puan-puan bezakan bunyi huruf ha di sini dan juga huruf ta ni. Kalau kita berhentikan, kita sebut tadi bunyinya seperti huruf ha. Maka bezakan dekat sini ha spicy ataupun ha pedas. Warahmah. Okey, di sini ni bukan pedas. Jadi bezakan. Macam mana kita nak pastikan kita bunyi pedas? Tuan-tuan dan puan-puan praktis supaya ketika menyebut ha perlu senyum mulut. Warahmah. Mah. Yang ni lepas sahaja. Mah. Tak perlu senyum. Mah. Kalau senyum, dia akan jadi pedas juga. Okey. Warahmah. Mah. Okey. Pastikan ada angin jugalah keluar. Okey. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Okey. Nampak je tanwin yang tidak selari. Ingat, kita akan guna formula yang pertama. Jadi kalau formula pertama tadi, ingat selepasnya bukan huruf lam ra, kita baca dengung. Tetapi dekat sini selepasnya huruf ra, maka tuan-tuan dan puan tidak boleh baca dengung. Kan yang ni tadi ni formula 1. Jadi kalau tuan-tuan dan puan lihat selepasnya lam atau ra, maka tak boleh dengung. Okey, itu saja. Kalau kita nak panggil dia dalam hukum tajwid, namanya idgham bila gunnah. Bila gunnah, idgham bermaksud memasukkan, bila iaitu tanpa gunnah, tanpa dengung. Ghafurar itu maksudnya idgham, memasukkan. Rahima. Okey, jelas. Untuk tajwid ni sebenarnya senang saja tuan-tuan dan puan-puan. Tak perlu nak stres-stres, tak perlu nak pening kepala ingat nama-nama dan sebagainya. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan dapat baca dengan tajwid yang betul. Itu saja. Okey, baik, kita lihat pada terjemahan, iaitu beberapa darjat daripadanya serta keampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dalam hidup kita ni, kita mengharapkan apa? Keampunan dan juga rahmat daripada Allah SWT. Kerana kalau kita dapat keampunan tetapi tidak dapat rahmat, tidak boleh masuk ke dalam syurga juga. Jadi kita perlukan keampunan, maghfirah, untuk kita elak diri daripada masuk ke dalam neraka. Dimasukkan ke dalam neraka, kita perlukan yang kita panggil sebagai maghfirah, iaitu keampunan. Bila Allah dah ampun dosa-dosa kita, maka kita terselamatlah daripada dimasukkan ke dalam neraka.
Dan juga bukan setakat itu saja, kita perlu juga kepada rahmat Allah SWT. Kita sangat-sangat perlu. Kerana apa? Kalau tidak ada rahmat, maka kita tidak boleh masuk ke dalam syurga. Jadi disebabkan itulah dalam ayat ini disekalikan, keampunan dan juga rahmat. Kita terselamat daripada neraka, kemudian kita dapat masuk ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Sebab kita masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan amal kita. Macam tu. Baik, seterusnya ayat 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. Kat sini saya tanda sekejap, nanti saya huraikan kenapa. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Dalam ayat ni insya-Allah kita akan kupaskan berkaitan dengan formula yang keempat, formula keempat yang ni tuan-tuan dan puan. Jadi yang baru pertama kali join nanti boleh fokus pada penerangan hukum ataupun formula yang keempat ni. Okey, jadi kita lihat dulu apa yang ada. Innal ladzina tawaffahumul malaikah. Nun mana-mana tuan-tuan dan puan ingat, nun yang bersabdu ataupun mim yang bersabdu. Kalau jumpa dua huruf ni yang dalam keadaan sabdu, maka ingatlah dalam kepala perlu dibaca dengan dengung dua harakat. Kita panggil dia wajibul gunnah. Tapi kalau sabdu atas huruf fa, sabdu atas huruf ra, itu kita tak boleh dengung. Sebab apa? Sebab itu bukan wajibul gunnah. Wajibul gunnah hanya pada nun dan juga mim. Bila mana nun dan juga mim ini bersabdu, maka wajib kita baca dengung dua harakat. Kemudian kita lihat di sini ada ombak. Kalau dalam sesi live ni kita panggil dia dekat sini, tuan-tuan dan puan, kita panggil dia ombak. Tanda ni tanda ombak. Dia tanda mat, tapi nak senang tuan-tuan dan puan faham lepas ni, kita panggil dia je tanda ombak ni. Ni semua ni lah. Ni ombak. Mana-mana tuan-tuan dan puan lihat ada tanda ombak ini, ingatlah ingatlah formula nombor 4. Formula nombor 4 tu yang mana satu, iaitu yang ini. Tuan-tuan dan puan boleh screenshot lah yang baru pertama kali join tu. Ni formula nombor 4 ni, apa yang tuan-tuan dan puan kena faham, bila nampak tanda ombak, selepasnya, iaitu selepas huruf ni, macam tadi kan, ini selepasnya huruf hamzah. Jadi selepasnya bukan huruf yang ada sabdu. Macam huruf hamzah ni tidak ada sabdu. Sabdu tu macam mana? Macam inilah yang W ni. Ni W ni, W ni, W ni. Dekat hamzah ni tidak ada sabdu. Maka tuan-tuan dan puan kena baca berapa harakat? Boleh baca 4 ataupun 5 harakat. Ingat betul-betul ombak selepasnya bukan huruf bersabdu, maka baca 4 ataupun 5 harakat. Sebab apa? Sebab kalau hukum tajwid tu ada idgham, mak jaiz munfasil, mak wajib muttasil, ataupun mak lazim kalimi harfi musaqqal, mak lazim kalimi harfi mukhaffaf, mak lazim harfi macam-macam lah. Jadi pening. Tuan-tuan dan puan ingat saja formula ni, insya-Allah boleh baca dengan harakat yang betul. Jadi dekat sini ombak selepasnya bukan huruf bersabdu, maka tuan-tuan dan puan pilih 4 ataupun 5 harakat. Jadi bila nak baca 6 harakat, dekat bawah ni. Ombak selepasnya huruf yang bersabdu, maka tuan-tuan dan puan baca 6 harakat. Contoh dia adalah yang paling senang, waladdallin. Atas dad tu ada, atas alif yang selepas huruf dad tu ada tanda ombak, betul? Dan selepasnya ada huruf lam, dan huruf lam tersebut ada sabdu, maka baca 6 harakat. Jadi tuan-tuan dan puan ingat saja formula 4 ini. Maka mana-mana tuan-tuan dan puan jumpa tanda ni, ingatlah formula kita ni. Maka barulah betul tuan-tuan dan puan baca harakat tu. Cuma ada sesetengah perkataan ataupun ayat
tidak terpakai formula ni, tetapi minoriti. Secara majoritinya tuan-tuan dan puan boleh amalkan ini. Kalau tuan-tuan dan puan dah steady, dah boleh baca dengan baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan boleh upgrade lah, upgrade ilmu tu untuk tahu yang mana yang dikecualikan dengan formula ni. Okey. Itu di bawah tajuk mat lazim lah. Mat lazim kalau tuan-tuan dan puan pernah masuk kelas-kelas tajwid kan, boleh tengok dekat situ. Ada yang tempat-tempat kita tak guna, tapi secara majoriti umum dan juga secara keseluruhannya tuan-tuan dan puan ingat saja formula ni. Okey, selesai. Jadi kesemua ni semuanya tidak ada huruf yang bersabdu selepasnya, maka tuan-tuan dan puan bolehlah baca 4 ataupun 5 harakat. Nak baca 4 boleh, nak baca 5 pun boleh, bergantung pada nafas masing-masing lah. Kalau nafas panjang, boleh baca 5. Kalau nafas kurang panjang, boleh baca 4. Okey, baik. Lagi, nun yang kosong. Okey, bila kita tengok, nampak je nun kosong, ingat dalam kepala formula yang pertama. Nun kosong, lagi tanwin tidak selari, ingat formula yang pertama. Nun kosong, ingat formula yang pertama. Maka, bila kita faham formula pertama tu apa, jadi kita lihatlah. Selepasnya bukan lam ra, boleh dengung. Selepasnya bukan lam ra, boleh dengung. Kalau selepasnya lam ra, tak boleh dengung. Jadi tuan-tuan dan puan dapat investigate sendiri dekat sini. Huruf fa, di sini huruf ta, semuanya boleh dengung lah. Anfusim, kuntum. Okay, dekat sini kedua-duanya kita panggil ikhfa hakiki. Okay, tanwin dekat sini yang tidak selari, huruf fa boleh dengung juga. Macam tu. Okay, satu lagi, kalau nampak mim ada tanda mati, nun ada tanda mati mana tadi? Takun, nun ada tanda mati, terus ingat kepada formula yang kedua, iaitu bacaan izhar. Formula yang kedua iaitu bacaan izhar. Jelas dan tak boleh dengung. Kita sebut izhar bermaksud tak boleh dengung. Tuan-tuan dan puan kena baca dengan jelas. Takun. Okay. Betul tak? Kuntum, tum, tak boleh dengung. Kuntum, tak boleh. Takun, tak boleh dengung. Maka baca jelas. Itu saja. Tuan-tuan dan puan dapat cover dah ni, insya-Allah. Okay. Faulaik, jumpa lagi waw yang ada tanda mati, tak perlu dilafazkan, abaikan. Kalau waw ni kosong, barulah kita baca panjang. Okay, baik, jelaslah dekat situ. Jadi insya-Allah kita lihat terjemahan maksud ayat yang ke-97 kita baca tadi. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri. Menzalimi sendiri maksudnya menzalimi diri sendiri. Mereka, yakni para malaikat, bertanya, bagaimana kamu ini? Ataupun apakah keadaan kamu sebelum ini? Jadi dalam ayat ni disebutkan bahawa orang-orang yang akan dicabut nyawanya ataupun yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri. Maksudnya dia tidak mahu berhijrah yang disebutkan dalam ayat tadi tu. Maksudnya mereka ni sanggup ditindas, dipaksa oleh orang kafir untuk bersama-sama mengamalkan hukum bukan Islam. Padahal mereka ni mampu, maksudnya tidak uzur dan sebagainya. Maka bila mereka itu berada dalam keadaan menzalimi diri sendiri, maksudnya dalam su'ul khotimah, para malaikat bertanya, bagaimana kamu sebelum ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi. Ini alasan je lah, alasan daripada mereka. Kenapa mereka tidak berhijrah? Mereka bagi tahu mereka ni ditindas. Mereka, para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah, yakni berpindah-pindah di bumi itu? Bukankah bumi Allah itu luas? Allah dah sediakan bumi yang sangat luas, dan juga mereka ini sebenarnya mampu untuk berhijrah, iaitu daripada negara orang kafir, kan, pergi ke tempat yang mereka boleh mengamalkan Islam ataupun mengamalkan hukum-hukum Islam. Tapi apa yang mereka lakukan adalah mereka ni memberi alasan. Mereka cakap mereka ni orang yang tertindas. Tapi malaikat berkata semula kepada mereka, bukankah bumi itu luas sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Iaitu mereka ni iaitu orang-orang yang enggan berhijrah lah. Maksudnya dia nak stay dalam negara orang kafir ataupun yang
yang kalau dia duduk dekat situ dia tidak boleh mengamalkan hukum Islam, tidak boleh solat, tidak boleh zakat, tidak boleh puasa dengan baik contohnya. Okey. Kenapa mereka ni tidak mahu berhijrah? Sebab apa? Sebab sayangkan keduniaan, sayangkan harta, sayangkan rumah, sayangkan keluarga dan sebagainya, tidak mahu berhijrah. Kerana apa? Kerana berhijrah itu memang sifatnya susah. Tetapi Allah ingatkan bahawa orang-orang yang berhijrah ni adalah orang yang akan dibantu olehnya. Okay, tetapi mereka ini tidak beriman, tidak benar-benar beriman, maka mereka ini tidak berhijrah. Kerana lebih sayangkan keduniaan berbanding dengan akhirat. Akhirat tu apa? Iaitu perintah Allah Subhanahu Taala. Jadi balasan mereka itu adalah neraka Jahannam. Dan seburuk-buruk tempat kembali. Bila sebut seburuk-buruk tempat kembali, bermaksud mereka ini kekal di dalam neraka tersebut. Tempat kembali. Baik, kita lihat pada begitu jugalah dengan kita kan. Kalau kita rasa macam pada satu tempat itu kita tidak dapat mengamalkan hukum Islam, ataupun contoh kita bekerja kan dalam company ataupun orang panggil apa, syarikat-syarikat yang menyebabkan kita tidak boleh solat, contohnya tak boleh solat Jumaat, ataupun yang menyebabkan waktu solat kita tu tertinggal, kita kena qada dan sebagainya kan. Jadi percayalah, yakinlah bahawa masa itulah tuan-tuan dan puan perlu ambil inisiatif untuk berhijrah ataupun cari kerja lain, dengan keyakinan bahawa bila tuan-tuan dan puan berhijrah dapat amalkan Islam dengan baik, Allah akan bagi rezeki yang cukup sebenarnya. Tapi malangnya kalau kita lihat pada zaman kita sekarang, tak ramai yang buat sedemikian. Malah yang bukan dalam keadaan yang tak membenarkan untuk solat, dibenarkan je, ada syarikat-syarikat tu benarkan solat Jumaat dan sebagainya, tapi staf-staf pula yang tidak menunaikan solat. Itu lagi malang lah. Kan, ni kita cerita tentang keadaan yang mereka ni tidak boleh amalkan Islam kerana keadaan semasa ataupun pemerintah waktu tu. Okey, baik, kita teruskan. Okey, adakah semua yang perlu berhijrah? Jadi kita akan teruskan ayat yang berikutnya. Illal mustad'afina minar rijal. Okey, satu lagi dekat sini tadi saya lupa nak terangkan kenapa digariskan, tapi tak apa, ada perkataan yang sama dekat sini. Kita jelaskan ayat ni nanti. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Okey, baik tuan-tuan dan puan, kenapa saya garis pada huruf ta ni? Okey, sini pun sama. Okey, tuan-tuan dan puan kena berhati-hati. Sebab apa? Bila huruf yang nipis bersebelahan dengan huruf yang tebal. Huruf tebal ni kita panggil dalam tajwid, dalam sifat huruf kita panggil huruf isti'la. Contohnya huruf dad dekat sini kan. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, bila kita sebut bila bersebelahan huruf nipis dan juga huruf tebal, maka perlu berhati-hati supaya tidak menebalkan huruf yang nipis ataupun tidak menipiskan huruf yang tebal. Contoh, dekat sini kebiasaannya kalau tidak berhati-hati, huruf ta ni akan dibaca huruf ta. Illal mustad'afi. Kalau mustad'afi tu bermaksud huruf ta, bukan huruf ta. Kalau berubah perkataan ataupun baris pun boleh, kadang-kadang boleh mengubah maksud. Jadi dekat sini huruf ta pastikan sebutnya huruf ta lah. Ta. Illal musta. Ta, sempurnakan sebutan huruf ta, barulah masuk ke dalam huruf dad. Illal mustad. Okey, bukan illal mustad'afi. Itu huruf ta. Jadi hati-hati tuan-tuan dan puan, huruf ta dijelaskan dulu. Ta, musta, ta, baru masuk da. Sama juga dengan sini. La yastati ta. La yastati tati. Pastikan berbeza. Kalau laju sangat kadang-kadang bacaan tu laju, la yastati'u. Jadi huruf ta dua-dua. Jadi berhati-hati bila huruf nipis dan juga huruf tebal tu duduk bersebelahan.
Baik. Jadi seterusnya lagi alif lam syamsiah dekat sini sebab lam kosong kan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tak perlu dilafazkan huruf lam tersebut. Okey, apa lagi? Nun bersabdu dengung 2 harakat wajibul gunnah. Kemudian ada ombak tadi kita dah sebut formula yang keempat. Okey, ombak terus je kita baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Sebab apa? Sebab hamzah ini tidak ada sabdu. Lagi dekat sini tanwin yang tidak selari ikut formula yang pertama yang tadi tu formula pertama, maka kita baca dekat sini dengan dengung 2 harakat. Di sini idgham ma'al gunnah kita sebut dia. Okay, banyaklah daripada surat-surat sebelum ni mad iwad kan. Setiap kali kita berhenti tu kita berhenti dengan mad iwad, iaitu tanwin baris atas ni. Cuma insya-Allah bacaan tu dah betul lah sebab ada alif, kena baca 2 harakat lah. Cuma ada sesetengah perkataan yang tidak diletakkan alif tetapi perlu dibaca 2 harakat juga. Okey, contohnya nisaa, okey, ma'a, okey. Itu perkataan-perkataan yang perlu dibaca 2 harakat juga walaupun tidak ada alif. Kita tahu macam mana sebab tanwin atas kita berhenti pada perkataan tersebut, maka ada hukumnya mad iwad kita panggil. Maka perlu baca 2 harakat lah. Baik, kita lihat pada terjemahan ayat ini. Okey, macam tadi disebutkan siapa yang dapat balasan neraka jahanam tu, tapi tak semualah orang yang tak berpindah tu mendapat neraka jahanam. Siapa? Kecuali mereka yang tertindas, baik lelaki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Maka kalau yang tidak ikut berhijrah, iaitu daripada tempat orang musyrik ataupun yang kufur, pergi ke tempat yang boleh mengamalkan Islam, Madinah kan, daripada Mekah ke Madinah contohnya, maka mereka ini iaitu sama ada dari lelaki, perempuan ataupun anak-anak, mereka ni tidak berdaya, tak ada kekuatan dan juga mereka tidak tahu jalan ataupun tidak ada orang yang boleh bimbing mereka, bawa mereka untuk berhijrah, maka mereka ini dikecualikan daripada balasan yang disebutkan tadi tu. Tetapi selain daripada golongan ini yang bukan dalam kategori mustad'afin tadi, orang-orang yang lemah ataupun orang yang tindas, macam yang orang beriman yang ada kekuatan, harta dan sebagainya, tetapi memang sengaja tidak mahu berhijrah, maka balasannya iaitu neraka jahanam. Baik, kita seterusnya pergi ayat 99. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. Baik, dekat sini senang tuan-tuan dan puan. Nampak je ada ombak, ingat dalam kepala hukum ataupun formula keempat. Di sini boleh baca 4 ataupun 5 harakat. Kalau nun kosong, ingat dalam kepala apa? Formula yang pertama, iaitu kita baca dengan dengung dekat sini, boleh baca dengung. Idgham ma'al gunnah. Kemudian mim ada tanda mati, tanwin yang selari, kita terus ingat dalam kepala formula yang kedua. Formula kedua. Jadi bacaan izhar, kita baca jelas. Anhum wa kana Allahu afuwan. Wan itu bermaksud kita baca jelas. Tak boleh dengung. Di sini izhar haki kita panggil. Ini izhar syafawi. Kedua-duanya izhar, jelas. Baik, kita lihat pada terjemahan ayat 99 pula. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Iaitu mereka ni maksudnya mereka yang mustad'afin tadi, iaitu mereka yang lemah ataupun yang ditindas, sama ada lelaki, perempuan ataupun kanak-kanak. Mereka itu mudah-mudahan ataupun boleh juga kita katakan pasti mendapat kemaafan daripada Allah SWT kerana memang mereka ini tidak mampu. Tidak mampu untuk berhijrah. Seterusnya. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Okey, baik. Mana-mana tuan-tuan dan puan lihat nun kosong, okey, tanwin tidak selari, maka ingatlah hukum yang pertama, formula yang pertama. Ingat formula pertama, maka tak boleh dengung. Perlu dengung. Okey, ingat formula pertama tadi, dengunglah mana-mana yang selepasnya bukan lam ataupun ra. Okey, tak perlu hurai panjang dah yang tu tuan-tuan dan puan. Cuma kena mahirkan, kena expert dengan formula yang kita sebutkan tadi je. Okey, ni formula pertama, formula kedua. Nun kosong, tanwin tidak selari, tanwin 99 ataupun mim kosong. Okey. Cuma kalau dalam kategori yang dalam petak ni, tengok dulu huruf selepasnya lam ataupun ra ke bukan. Kalau bukan, maka tuan-tuan dan puan boleh baca dengung. Kalau selepas daripada tanda-tanda ni huruf lam ataupun ra, maka jangan dengung. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan dapat tengok dalam perkataan tu mim kosong, terus sahaja ingat dalam kepala baca dengung. Mim kosong kena baca dengung. Okey, tapi kalau nun kosong ni tuan-tuan dan puan kena lihat dulu selepasnya lam ataupun ra ke bukan. Kalau bukan, dengung. Kalau iya, tak boleh dengung. Itu saja. Kemudian formula kedua pula, mim ada tanda mati, nun ada tanda mati, baris tanwin selari atas ke bawah, tak kisah. Okey, kemudian tanwin 69, tanwin depan 69, maka baca izhar, tak boleh baca dengung. Tak boleh baca dengung. Jadi aplikasinya dalam ayat-ayat yang tuan-tuan dan puan baca setiap hari tu. Okey, jadi mana-mana ingat je. Ini ikut formula 1, ikut formula 1, ikut formula 1. Ikut formula 1. Okey, ni pun sama. Dikira nun kosong lah ni. Cuma dekat sini ada mim tambahan ni. Ini kita panggil iklab, iaitu bacaan nun kita ubah sedikit. Kita ubah nun ni jadi huruf mim. Mim baitihi, iaitu rapatkan mulut lah, bibir atas bibir bawah. Ada juga yang pendapat regangkan sedikit bibir atas dan juga bibir bawah. Terpulang lah. Tapi yang penting kena ubah bunyi huruf nun tersebut menjadi huruf mim. Kalau tanya saya pilih yang rapat bibir atas bibir bawah, mim baitihi, untuk bacaan iklab. Okey, kena dengung juga. Poinnya nun kosong juga, tuan-tuan dan puan. Cuma iklab tu kena tukar nun jadi bunyi huruf mim. Kemudian formula kedua ni, tanwin selari, apa lagi? Ni tanwin tidak selari, formula 1 tadi. Okey, baik. Lagi banyak kita jumpa qalqalah ni, qalqalah yang 5 huruf ni. Tuan-tuan dan puan ingatlah, baju da qata, ba jim dal qaf ta. Banyak kita jumpa, kita ulang selalu dah ni. Okey, baju da qata ni. Maka setiap kali jumpa baju da qata tu dalam keadaan sukun. Dalam keadaan sukun ataupun mati macam ni, huruf jim mati, huruf dal mati, apa lagi? Huruf jim mati, dal mati, kena lantunkan. Yakhruj. Okey, yakhruj mim ajruhu. Ni faqad, yajid. Kena lantunkan. Okey. Baik, satu lagi saya nak ingatkan tuan-tuan dan puan, kalau baca dekat sini kan kita berhenti tadi ni, wa rasulih. Jangan baca panjang huruf ha ni, wa rasulihi. Kalau nak berhenti wa rasulih sahaja. Jadi ada tanda mat ni berfungsi kalau tuan-tuan dan puan nak sambung sahaja. Jadi kalau nak berhenti wa rasulih, sama juga dengan sini, mim baitih. Kalau berhenti mim baitih sahaja. Jangan baca mim baitihi. Kalau tihi kena sambung, tihi muhajiran, kena sambung. Okey, baik. Selesailah. Kita kira hukum tajuk itu dah selesai. Senang je untuk tajuk ni. Cuma kalau ada yang tak faham ke, rasa susah ke, tanya je kat bawah. Okey, lihat apa terjemahan ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-100. Wa man yuhajir, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, nescaya mereka akan mendapati di bumi ini tempat hijrah yang luas, dan rezeki yang banyak. Maka bila Allah SWT memerintahkan untuk berhijrah, ataupun kita lihat keadaan kita tu perlu kepada hijrah, perlu kepada hijrah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain untuk menjaga agama, untuk menjaga tauhid, untuk menjaga ibadat kita, maka pergilah berhijrah. Kerana apa? Kerana Allah dah janji. Dah janji kepada kita bahawa tempat yang kita akan pergi ataupun hijrah itu luas. Dan juga rezeki yang Allah akan kurniakan itu banyak.
maka kita yakinlah kalau kita ni duduk dalam satu syarikat ataupun tempat yang kita kena bekerja tu dengan rezeki yang syubhah ataupun memang haram kan, atas sebab-sebab tertentu, maka eloklah kita cari pekerjaan lain, kita pergi berhijrah ke syarikat lain ataupun ke negeri lain dan sebagainya. Kita yakinlah dengan kita berpindah itu disebabkan kita nak mengamalkan ataupun ikut orang panggil suruhan Allah, iaitu hijrah untuk agama, hijrah untuk beramal dengan agama dengan sebaik-baiknya. Maka Allah akan bagi rezeki yang mencukupi, yang banyak kepada kita. Barang siapa keluar daripada rumahnya dengan maksud berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sesungguhnya pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Maka kalaulah ni, sebenarnya di dalam ayat ni ada asbabun nuzul lah berkaitan dengan penghijrahan seorang lelaki yang bunuhan, yang pernah membunuh 100 orang, yang dia tanya pada alim yang orang alim ketika itu. Maka orang alim rahib itu mengatakan tiada taubat bagi dia, maka dia bunuh rahib yang cakap tak ada taubat tu. Maka cukuplah 100 orang, tapi dia jumpa lagi dengan orang yang alim juga, tapi cakap taubat, sekiranya dia bertaubat maka Allah akan terima. Lepas tu dia tak bunuh lah yang bagi tahu Allah akan terima tu taubat. Lepas tu dia jalan untuk berhijrah, kemudian dia mati dalam perjalanan tersebut. Tetapi Allah sebut dekat sini, sesungguhnya pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Sebab apa? Sebab dia dah niat dia tadi. Yang penting satu lagi untuk kita berhijrah tu niat untuk hijrah kerana Allah dan Rasulnya. Bukan kita niat hijrah untuk harta, bukan kita niat hijrah untuk untuk berkahwin dan sebagainya kan. Maka kalau hijrah kita itu kerana Allah dan Rasulnya, iaitu untuk mengamalkan suruhan Allah, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, kemudian mati ketika dalam perjalanan ataupun dalam proses dia nak menuju ke tempat yang destinasi tu, ditakdirkan mati oleh Allah SWT, maka sesungguhnya pahala telah ditetapkan di sisi Allah. Maka pahala mereka ini sudah diberikan oleh Allah SWT. Okay? Maka telah diberikan. Jangan risaulah, maksudnya dalam proses tu mungkin berlaku kemalangan ataupun musibah dan sebagainya, tak sempat sampai, tetapi tetaplah pahala itu diberikan kepada mereka ataupun orang yang nak berhijrah tersebut, tetapi dengan syarat niat kerana Allah dan Rasulnya, bukan kerana niat yang lain. Sama jugalah macam kita kan, kita niat nak pergi belajar contohnya, tetapi berlaku kemalangan dan sebagainya, maka kita dapat pahala. Kita niat untuk belajar tu kerana Allah SWT dan juga untuk mengamalkan sunnah. Ataupun kita ni contoh orang perempuan yang uzur kan, kalau setiap kali dia tak uzur tu, dia boleh puasa ataupun boleh bangun tahajud dan sebagainya, tetapi bila uzur, dia tidak boleh mengamalkan seperti mana amalan biasa, maka dia pun dapat pahala yang sama. Sebab apa? Sebab dia istiqamah dengan syarat dia istiqamah dengan amalan dia sebelum tu. Begitu juga lelaki lah, kalau masa sihat selalu pergi ke masjid, selalu pergi ke surau kan, 5 waktu berjemaah di surau ataupun di masjid. Bila tiba satu masa kemalangan ataupun tak sihat, sakit, uzur dan sebagainya, dah tua kan, tak boleh pergi, maka pahala Allah SWT beri kepada orang tersebut sama seperti mana dia pergi ke tempat yang dia selalu pergi tu, masjid, surau dan sebagainya. Sebab itulah dalam kita sihat, dalam kita ada tenaga, umur masih muda, mungkin dalam yang join live ni masih muda, ada tenaga, ataupun yang dah dewasa sikit tapi ada tenaga lagi, pergilah majlis-majlis ilmu, ataupun istiqamah lah. Yang lelaki tu pergi surau, masjid kan, kadang tak jauh pun, tak sampai 1 kilometer pun, kadang-kadang depan rumah, kadang sebelah rumah tu masjid, tapi tak pergi lagi, tak tahulah kan. Jadi pergilah. Jadi bila mana waktu kita dah uzur dan sebagainya, kita tidak mampu, maka pahala itu kita dapat sama saja. Masa kita ada tenaga, ada waktu, beramallah, istiqamahlah dengan amalan-amalan yang kita belajar, yang sahih. Kita amalkan insya-Allah. Baik, kita teruskan lagi dalam ayat yang terakhir.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Tahniah. Tahniah ni kenapa ni? Kalau ada komen yang saya terlepas, boleh komen sekali lagi lah. Oh, okey, sebab murid baru, semua istiqamah. Okey. Baik, kita lihat pada tajwid. Wa idza darabtum, okey, ingat yang mana-mana huruf qalqalah tu baju dah kotor, lantunkan sedikit. Okey, mim yang ada tanda mati, okey, terus ingat dalam kepala. Nun yang ada tanda mati, terus ingat dalam kepala. Guna formula yang kedua. Okey, bacaan izhar. Nun kosong, okey, nun kosong. Lagi mana lagi? Okey, nun kosong, tanwin yang tidak selari, guna formula yang pertama. Kalau selepasnya bukan lam ra, maka bacalah dengung 2 harakat. Okey. Kalau tanwin depan 69 ni, samalah guna formula yang kedua tadi. Tanwin 69 ni, guna formula kedua, iaitu bacaan izhar. Formula kedua bacaan izhar. Okey, kalau tanwin 99 ikut formula 1. Tanwin 69 ikut formula 2. Okey. Jadi antaksuru ni semua ni dengung lah. Jadi kemudian lagi apa lagi? Ni ombak ni ikut formula yang keempat. Tapi kalau kita nak berhenti, baca je 2 harakat ni. Kafaru, jangan baca panjang pula. Kalau kita nak sambung, kafaru innal, barulah baca 4 ataupun 5 harakat ikut formula yang keempat tu. Okey, baik. Jadi untuk tajwid tu itu saja. Kita ulang benda-benda yang sama. Kalau tuan-tuan dan puan tak faham ataupun terlepas, yang tak sempat, apa formula 1, apa formula 2, formula 3, formula 4 tu apa? Boleh komen dekat bawah, kita tunjuklah dan kita terangkan. Mungkin tuan-tuan dan puan baru join kan. Okey, ataupun tengok je sesi-sesi yang sebelum ni. Okey, dekat YouTube boleh tekan link dekat bio insya-Allah. Okey, lihat pada terjemahan ayat yang terakhir ini 101. Dan apabila kamu bermusafir di bumi, maka tidak berdosa bagimu mengqasarkan. Okey, mengqasarkan tu apa? Menurut pendapat jumhur, erti qasar di sini adalah solat 4 rakaat dijadikan 2 rakaat, iaitu memendekkan. Yang 4 jadi 2, yang 2 tetap 2 lah, tak boleh. 3 pun tak boleh jadi qasar dah. Maghrib dengan subuh tak boleh qasar dah. Memang paling dah minimum lah tu, 3 dengan 2. Cuma yang 4 kita boleh jadikan 2. Jika kamu takut diserang oleh orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Okey, dalam ayat ni maka kita fahamlah bahawa kalau kita bermusafir, okey, kita boleh mengqasarkan solat. Ataupun dalam dalam perbincangan kita sebelum ni, iaitu orang yang berhijrah kan tadi, bermusafir dan sebagainya, kalau mereka ini takut diserang oleh orang kafir, maka boleh diqasarkan. Tapi kita sekarang, zaman kita ni zaman yang keadaan dah aman, tidak ada peperangan pun sama, kita boleh qasarkan juga. Walaupun dalam ayat ni, jika kamu takut diserang oleh orang kafir kan. Tapi kalau ikut kalau qasar ni sebenarnya adalah satu sedekah daripada Allah SWT. Walaupun dalam keadaan kita sekarang yang aman, maka lebih utama kita qasarkan. Mengikut mazhab Syafi'i, mazhab kita sekarang ni, kita disunahkan untuk qasarkan. Kalau 4 jadi 2. Okey, kalau macam Nabi pun, kalau bermusafir sebelum daripada gelincir matahari, iaitu sebelum masuk waktu zuhur kan, dia musafir, maka ditakhirkan solat, iaitu jamak takhir lah. Zuhur dengan asar dikerjakan dalam waktu asar. Tetapi kalau dah gelincir matahari, maka Nabi Muhammad SAW dia akan solat zuhur dulu, baru gerak musafir. Begitu jugalah kita, kalau kita ikut sunnah Rasulullah SAW begitu. Okay? Cuma nak beritahu, kalau kita dalam keadaan bermusafir, maka tidak ada dosa. Tidak ada dosa maksudnya boleh kita solat qasar, malah digalakkan. Digalakkan, sebab walaupun dalam keadaan aman, itu adalah sedekah ataupun ya Allah nak bagi kemudahan kepada hamba-Nya. Dalam keadaan ini pun masih lagi ramai yang meninggalkan solat. Na'udzubillah min zalik. Maka kita jagalah diri kita sendiri dan juga ahli keluarga kita, isteri, anak-anak kan. Jaga mereka betul-betul supaya janganlah tinggal solat.
Okay, sebab Allah dah bagi banyak sangat keringanan kalau ikut dalam peristiwa Isra' Mi'raj dan sebagainya. Kan yang baru ni banyaklah ceramah tentang Isra' Mi'raj. Asalnya waktu solat itu 50 waktu, tapi dikurangkan kan. Dikurangkan sehinggalah 5 waktu. Tapi kalau kita tengok sekarang masih lagi ramai yang tidak menunaikan solat. Cubalah tengok betul-betul, tanya kawan-kawan ataupun tengok dekat tempat kita bekerja dan sebagainya. Waktu solat tu biasa pergi makan, tapi bilanya waktu mereka ni pergi solat. Kalau kita nampak ada kawan-kawan kita yang tak pergi solat dan sebagainya, ajak mereka. Kadang-kadang tak perlu pun kita cakap kat dia, solat ni wajib, semayang lah, tak perlu. Kita ajak dia sekali, jom pergi solat. Dengan kita ajak macam tu, kadang-kadang kawan kita ni dia rasa macam kita ni tak pandang dia jahil ataupun orang yang suka tinggal solat. Maksudnya kalau kita ajak tu seolah-olah kita macam ajak kawan-kawan, seolah-olah kita macam tak pandang negatif pun terhadap dia. Kalau kita cakap kat kawan kita tu, kau ni aku tak pernah nampak pun kau solat kan, jomlah solat. Itu kadang-kadang kawan yang kita nak ajak tu dah tak nak ikut lah. Jadi kita terus je ajak, jom solat. Kalau dia tolak kali pertama, kali kedua, kita ajak kali ketiga, kali keempat, lama-lama dia akan rasa malu juga. Okay? Yang penting ajak. Kita dah tahu kewajipan solat tu, maka kadang-kadang kawan kita tu pun tahu juga kewajipan solat 5 waktu tu, tapi dia mungkin dah selesa ataupun dah biasa dengan keadaan persekitaran yang tidak solat dan sebagainya. Maka kalau kita nak bantu kawan kita tu, maka kita wajib juga, kita wajib berdakwah, itu kita ajak mereka. Ajak semayang sama-sama kita lah jadi imam. Jangan pula dia dah solat dah lama tak solat, suruh dia pula jadi imam. Lepas tu memang tak solat dah, tak berani kan. Okay, maka insyaAllah dengan usaha kita berdakwah ataupun ajak orang untuk mengamalkan Islam, insyaAllah tuan-tuan dan puan, kita akan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah SWT. Iaitu ganjaran yang paling besar yang kita harapkan, iaitu ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana setiap apa ganjaran yang di sisinya, kalau kita baca dalam ayat Al-Quran, setiap ganjaran indallah di sisi Allah tu mestilah ganjarannya yang besar. Sebab kalau dekat dunia pun kita dapat lihat kan, kalau ganjaran tu contohnya ada orang pergi bagi tahu dekat kita, ada orang fakir ni nak bagi sumbangan ni dekat awak ni. Tapi bila kita tahu yang pemberi sumbangan tu orang yang fakir, maka kita tahulah berapa jumlah ataupun kuantiti yang dia nak sumbang tu. Berbanding contoh ada orang cakap, ada orang contoh apa, Said Mukhtar Al-Bukhari nak bagi sumbangan dekat awak ni. Jadi kita dapat bayangkan berapa jumlah sumbangan ataupun kualiti barang yang dia nak bagi dekat kita tu. Begitu jugalah dengan balasan-balasan yang Allah SWT janjikan dari sisinya. Maka kita dapat fahami bahawa ganjaran itu ganjaran yang sangat besar, yang tidak boleh ditandingi oleh yang ada sekarang ni, dan sampai bila-bila. Jadi kalau kita faham dengan ayat-ayat yang kita baca sebelum ni kan, sebab itulah kita baca, kita belajar tajwid tu sikit-sikit, sebab tajwid ni senang saja. Kemudian kita lihat pada terjemahan ayat yang yang kita boleh faham, kita nak ambil iktibar, ambil pengajaran untuk kita amalkan. Untuk kita amalkan sebagai panduan kehidupan kita dekat dunia dan juga untuk akhirat kita, insya-Allah. Semoga dengan usaha kita, mungkin usaha kecil daripada kami dan juga tuan-tuan dan puan, diberikan dengan ganjaran yang besar, dan juga tuan-tuan dan puan sentiasa rasa tenang kan, sebab kalau kita beramal dengan agama Islam dan juga sunnah Nabi SAW yang benar daripadanya, maka kita dapat hidup dengan baik dan tenteram, insya-Allah. Itu saja tuan-tuan dan puan. Saya ucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada yang bersama-sama dalam sesi live pada pagi ini hingga habis ni. Sepatutnya sampai pukul 10 je. Biasanya kalau ada huraian lebih sikit, kita drag sikit lah. Okay, yang penting tuan-tuan dan puan pastikan setiap hari tu baca Al-Quran, pahami maksud ayat, okay, untuk kita dekatkan diri kepada Allah SWT. Setuju dengan dakwah hikmah, mengajak dengan baik, tak perlu mengadili perbuatan orang yang diajak. Betul, kita tak perlu menghukum pun. Okay, jadi insyaAllah kita jumpa lagi sesi yang akan datang. Untuk esok, saya mohon maaf, untuk sesi live esok tidak dapat dijalankan sebab ada urusan esok. Kita akan sambung lagi insyaAllah muka surat yang ke-95 lah, 95 pada hari Rabu. InsyaAllah hari Rabu kita sambung lagi muka surat yang ke-95. Sama juga kita baca, kita tengok bedah tajwid sikit dan terjemahan ataupun maksud ayat yang kita boleh ambil pengajaran dan juga tadabbur, insyaAllah. Semoga tuan-tuan dan puan dipermudahkan segala urusan pada hari ini dan seterusnya.
Itu saja, kita tangguh dulu, dan juga saya mohon maaf atas kekurangan sepanjang sesi pada pagi ini. Kita tangguh dengan membaca tasbih kafar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, yang terlepas ataupun yang baru masuk nak tengok sesi yang sebelum-sebelum ni, boleh juga pergi ke YouTube. Okey, YouTube dekat playlist tu live TikTok. Tengok je dekat situ sesi-sesi yang lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.